Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, so kali ni kita sambung balik. Okay, kalau sebelum ni awak dah belajar tentang makronutrien, mikronutrien. Okay, contoh-contoh makronutrien, contoh macam kalium, fosforus, nitrogen, itu makro ke mikro? Makro itu contoh makronutrien. Okay, kalau mikro contoh kita ada molybdenum, mangan, boron, itu mikronutrien. Okey, so sekarang ni kita masuk kitar nitrogen. Apa itu kitar? Kitar tu, awak tahu kan, kitar tu maksudnya benda tu orang kata apa, berpusing-pusing. Maksudnya dia pergi turun, dia naik. Maksudnya apa? Kitar tu benda tu masa apa? Dah berpusing-pusing lah maksudnya. Sebelum tak habis lah. Okey, so kita masuk tentang kitar nitrogen. Nitrogen tu daripada mana, dia pergi mana, lepas tu dia patah balik, dia pergi mana. Okey, so kitar nitrogen. Okey, awak tengok gambar ni. Kitar nitrogen. Okay, awak nampak kat sini ada kilat, ada hujan, ada pokok. Okay, so kau tengok gambar ni awak sudah sekali nak faham. Okay, so kitar nitrogen ni kita semua jadi. Maksudnya dia berlaku secara menjadi. Kita tak boleh buat jadi sendiri. Okay. Okay, awak tengok gambar ni. Okay, saya cerita dulu secara kata apa, secara roughly lah, secara kasarnya. Okay, nitrogen, gas nitrogen ni dia berada di udara lah. Okay, dia berada di udara. So macam mana daripada udara tu tumbuhan nak ambil? Okay, sebab dalam bentuk gas nitrogen, tumbuhan tu tak boleh, orang kata apa, tak boleh ambil nitrogen sebab dia dalam bentuk gas. Maksudnya bentuk gas ni dia molekul yang besar. So tumbuhan tak boleh serap. So dia kena tukar kepada molekul yang lebih kecil supaya tumbuhan boleh menyerap apa ni, gas nitrogen ni. Okay, so itulah kita akan belajar hari ni, macam mana dia punya kitar dia, macam mana dia boleh jadi molekul yang lebih ringkas supaya diserap oleh tumbuhan. Okay, first, gas nitrogen di udara. Okay, di udara dia akan bertukar. Kalau awak tengok gambar ni, dia bertukar daripada di udara ni, nampak di udara Allah. Okay, jadi ion nitrat. Okay, macam mana dia tukar tu? Okay, first kali kalau awak tengok kat sini dalam gambar ni, kita ada tiga cara. Okay, tiga cara. First, melalui tindakan kilat. Okay, maksudnya apabila kilat berlaku, dia akan menukarkan gas nitrogen menjadi ion nitrat. Satu. Yang kedua, gas nitrogen bertukar menjadi nitrat melalui pokok kacang. Okay, kalau awak tengok pokok kacang, apa-apa pun jenis pokok kacang, okay, dia punya akar dia tu ada nodus tau. Dia macam nodus tu macam bulat-bulat. Okay, dalam bulat-bulat kecil tu, nodus tu dia ada bakteria. Okay, bakteria tu namanya bakteria pengikat nitrogen ni. Bakteria pengikat nitrogen. Okay, apa fungsi bakteria ni? Bakteria lah yang menukarkan nitrogen di udara menjadi ion nitrat. Okay. Itu fungsinya, bakteria pengikat nitrogen. Okey, kemudian ni baja bernitrogen. Okey, baja bernitrogen ni maksudnya baja-baja ni lah, baja-baja yang kamu guna ni, baja urea ke apa ke, semua yang ada nitrogen. Okey, dia akan menambahkan ion nitrat dalam tanah. Okay, dan satu lagi ada letusan gunung berapi. Itu nanti saya akan terangkan. Okey, so benda ni akan bertukar menjadi ion nitrat. Okey. Kemudian ion nitrat ni kalau awak tengok gambar, diserap oleh tumbuhan. Diserap oleh tumbuhan. Kalau awak tengok kat sini, nampak dari sini, nampak diserap oleh tumbuhan kat sini. Nampak? Ion nitrat tu diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan ambil melalui akar, dan kemudian tumbuhan dimakan oleh haiwan. Okay, haiwan. So dia masuk dalam protein haiwan lah, ion nitrat ni. Dia jadi protein haiwan. Okay, haiwan. Kemudian haiwan pula kan mati. Okay, dia mati, dia akan dia mati, dia akan diuraikan, dia akan menjadi proses pereputan. So bila dia mereput oleh bakteria ada kulat ataupun kulat pengurai ni, dia jadi sebatian amonium. Ni sebatian amonium. Okay, jadi sebatian amonium. Okay, kemudian daripada sebatian amonium dia jadi ion nitrit. Nampak? Ion nitrit. Okey, oleh bakteria penitritan. Nampak? Penitritan. Okey, ingat nama sebab kalau dalam kitar nitrogen ni awak kena ingat nama bakteria. Okey, sebab dalam ni ada bakteria penitritan, bakteria pengikat nitrogen, bakteria pendenitritan.
Okey. So, daripada sebatai amonium jadi ion nitrat ni, bakteria tu namanya bakteria penitritan. Okey, penitritan. Okey. So, kemudian jadi ion nitrit. Okey, ion nitrit ni pula boleh kembali balik jadi ion nitrat melalui juga tindak balas penitritan oleh bakteria penitritan. Sama, bakteria yang sama, jenis yang sama. Okey, maksudnya nitrit tu dia boleh jadi nitrat balik. Okey, dan benda ni berulang-ulang. Okey. Kemudian macam mana dah semua jadi nitrat kan? Macam mana nak kembali balik ke nitrogen? Ion nitrat ni pula akan bertukar, boleh juga menjadi kembali gas nitrogen melalui kaedah ataupun cara tindak balas pendenitritan. Nampak? Pendenitritan. Ini beza je. Tadi ni penitritan, ini pendenitritan. Okey, pendenitritan. Dan bakteria dia pun nama pendenitritan. Nampak? Bakteria pendenitritan. Okey, faham? Okey, kalau faham bagus. So nanti saya akan terang balik dengan lebih jelas. Okey, macam mana kaedahnya. Okey. Nampak? Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okey, sebab kalau nitrogen dia tak boleh lah sebab molekul besar. Okey, so dua proses, iaitu proses penambahan ion nitrat dan penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey. Kalau penambahan tadilah yang saya cerita tadi tu, penambahan kan ada tadi kita tunjuk awak tadi ada 3 cara. Iaitu kilat kan, bakteria pengikat nitrogen dan baja. Okey. Okey, nampak proses penambahan, kilat dan letusan gunung berapi. Gunung berapi pun ya. Okey, pengikatan nitrogen dan proses penitritan. Yang oleh bakteria penitritan tadi tu. Itu penambahan ion nitrat. Okey, kalau proses penyingkiran ion nitrat iaitu proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendenitritan dan proses melarut resap. Okey, nanti saya terang apa itu larut resap. Okey, pendenitritan ni proses penyingkiran lah. Penyingkiran ion nitrat sebab daripada ion nitrat dia jadi nitrogen kan. So kita panggil dia penyingkiran lah. Sebab dia tak jadi ion nitrat. So sebab sekarang ni dia cakap pasal penambahan ion nitrat dan pengurangan ataupun penyingkiran ion nitrat. Okey. Boleh ke? Boleh faham. Okey, macam mana proses penambahan ion nitrat ni? Tadilah dia akan kilat ataupun gunung berapi, pengikatan nitrogen dan proses penitritan. Okey. Okey, sebab tu terjadinya kilat ataupun gunung berapi ada haba tau, haba yang panas, haba yang suhu yang tinggi. Okey, akan mengoksidakan nitrogen dalam udara membentuk gas nitrogen dioksida. Okey, so apabila hujan turun, bila ada hujan, nitrogen dioksida tu akan melarut dalam air hujan dan membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. So asid nitrik lah yang akan meresap ke dalam tanah. Okey, dan akan membentuk ion nitrat. Okey, maksudnya dengan kilat dengan letusan gunung berapi ni dia menghasilkan suhu yang tinggi, itu suhu yang tinggi. So itu yang akan dia akan mengoksidakan nitrogen jadi nitrogen dioksida. So nitrogen dioksida ni bila hujan dia akan melarut dalam hujan, lepas tu jatuh ke tanah, masuk dalam tanah membentuk asid nitrik. So dalam tanah tu dia meresap, akan membentuk ion nitrat. Itu cara dia, macam mana dia bertindak balas, macam mana dia membentuk ion nitrat. Okey. Okey, kalau proses pengikatan nitrogen, ni kan saya cakap tadi kan ada bulat-bulat tu kan, ada nodules tu. So kalau awak nampak kat sini, nampak ada bulat-bulat ni. Inilah nodus saya kata, dalam ni ada bakteria pengikat nitrogen. Okey. So secara simbiosis, awak tahu kan simbiosis, dah belajar sebenarnya kan simbiosis, apa itu simbiosis. Okey. Okey, dia menukarkan nitrogen kepada ion nitrat. Okey. Okey, kalau proses penitritan, ni tadi kalau yang haiwan yang dah mati tu kan. So bila dia mati dia akan diuraikan, dia merepuk, ada bakteria yang menukarkan menjadi amonium kepada ion nitrit. Okey, ion nitrit tu kemudian jadi ion nitrat. Okey, faham? Okey. Okey, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Macam mana ion nitrat tu disingkirkan daripada tanah?
Okey, proses penyerapan ion nitrat pada tanah, proses pendenitritan dan proses melarut resap nitrat. Okey, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey, so digunakan untuk protein tumbuhan. Apabila haiwan makan tumbuhan, protein membentuk protein tumbuhan dipindahkan pula. Yang ni waktu ion nitrat yang diserap oleh tumbuhan tu. Okey, tumbuhan serap. So bila tumbuhan serap, dia jadi protein dalam tumbuhan. Kemudian haiwan pula makan. So bila proses ni dia akan mengurangkanlah ion nitrat dalam tanah. Okey, sebab diserap oleh tumbuhan. Okey, ini satu. Satu lagi proses pendenitritan. Ingat tak tadi? Pendenitritan tu daripada ion nitrat jadi gas nitrogen oleh bakteria pendenitritan. Okey. Ion nitrat kepada gas nitrogen. Jadi kembali kepada udara. Okey. Okey, satu lagi proses melarut resap. Okey, kalau proses resap ni proses semula jadi. Okey, di mana ion nitrat dalam tanah tu melarut dalam air dan mengalir dalam sungai lah. Okey, so dia akan menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. So masuk dalam tanah dah kurang daripada masuk dalam air. Okey. So apa pentingnya ni? Apa pentingnya kita nitrogen ni? First, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. So bayangkan kalau nitrogen tu digunakan jadi ion nitrat, tapi ion nitrat tak tukar balik jadi nitrogen. So apa jadi kat nitrogen? Lama-lama gas nitrogen pun habis. So itu kepentingannya, itu perlunya berlakunya proses kita nitrogen supaya kandungan nitrogen tu kekal dalam dalam ni lah kat bumi kita ni, dalam udara. Okey, mengekalkan kesuburan tanah. Okey, membantu membekalkan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. So ini 4 kepentingan kita nitrogen. Okey. Okey, mengekalkan kandungan gas dalam tanah dalam udara. Ini kita dah belajar tadi lah. Ini tadi dah terangkan sebentar tadi. So meningkatkan kesuburan. Okey, sebab nitrogen ni adalah makronutrien yang diperlukan kan tadi saya cakap kan. So kalau kekurangan nitrogen apa jadi? Daun jadi kuning-kuning kan. So dia fungsi dia untuk sintesis protein dalam tumbuhan. So itu fungsinya nitrogen. Okey. Okey. Masalah tanah yang kurang subur diatasi melalui penggiliran tanaman. Okey, kalau penggiliran tanaman ni maksudnya contoh dalam 4-5 bulan kita tanam jagung, lepas tu kita tanam tumbuhan lain pula. Itu maksudnya penggiliran tanaman. Okey. Okey, gunakan baja menambahkan kandungan ion nitrat. Okey, so tumbuhan jadi lebih sihat. Okey. Membantu komponen penting dalam tumbuhan dan protein. Ini saya dah terang tadi. Okey. Okey, so ini semua saya dah terang tadi ya. Dan mengurangkan pencemaran alam. Okey, so sekian saja dulu. Nanti untuk kelas seterusnya saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.